Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Terbaik sahabat-sahabat semua, Menteri Besar Selangor yang sentiasa memberikan keutamaan ya untuk membangunkan, memajukan dan juga untuk memberikan ya kebajikan kepada rakyat Selangor. Dan kita tahu Selangor adalah negeri yang memberikan sumbangan besar ya KDNK kepada negara kita. Jadi sekali lagi hari ini saya ingin membawakan anda sahabat semua dua ya sidang media dalam masa beberapa jam begitu ya, begitu sibuknya Menteri Besar Selangor ini. Jadi menarik ya untuk saya berikan perkongsian bersama dengan anda ya kesibukan dan juga perkara yang berlaku. Yang pertamanya sidang media berkaitan dengan taklimat isu-isu pembangunan ECRL oleh Menteri Besar Selangor ini. Jadi mari kita tonton video bersama. Dah Kayus. Lama Kayus. Ya kan dah cucuk dah perlu. Okey. Okey. Okey, sebentar tadi ada sesi libat urus saya bersama dengan pihak MRL, bersama dengan pihak penduduk dan juga bersama dengan pejabat tanah dan juga majlis perbandaran Selayang. Isunya apa? Isunya adalah berkaitan dengan isu berbangkit pembinaan ECRL khususnya di kawasan sekitar Kampung Sungai Cincin. Isu pertama adalah melibatkan banjir yang berlaku lebih 6 kali khususnya selepas Julai 2024 apabila pembinaan ECRL ini berlangsung. Ada solusi yang kita telah ambil keputusan yang melibatkan 21 buah rumah, di mana kesemua 21 buah rumah ni akan dipindahkan sementara kita menyiapkan beberapa kerja-kerja yang mungkin boleh menyebabkan banjir di kediaman mereka. Kebetulan kediaman itu pula adalah kawasan yang agak rendah, jadi possibility banjir itu akan kerap berlaku dan kita mengambil keputusan untuk keluarkan mereka dengan sebahagian kos itu akan ditanggung oleh pihak MRL supaya mereka boleh terus hidup dalam tempoh 6 bulan ke 6 hingga 7 bulan ke depan dengan aman tanpa ada insiden banjir dan MRL boleh siapkan. Isunya adalah berkaitan dengan penghadang di tengah ataupun di sebahagian daripada Sungai Gombak. Penghadang itu perlu dibuat untuk membina tiang ECRL yang kukuh. Namun penghadang tu akan dibuka sebaik ia akan siap pada akhir tahun ini, akhir tahun ini insya-Allah. Jadi itu di satu tapak lah, di tiang 29 lah saya. Jadi itu itu dah ada solusinya dan kita akan memaklumkan kepada penduduk-penduduk tersebut untuk dipindahkan sementara supaya kerja boleh siap cepat dan diikuti dengan penyelesaian yang kepanjang, iaitu pelebaran sungai yang turut akan dibawa oleh pihak MRL. Sebahagiannya sedang dilakukan sekarang. Maknanya dalam exercise itu akan berlangsung dalam tempoh 6 bulan, mulai daripada bulan November harapnya hinggalah bulan Mei ataupun bulan Jun tahun depan. Isu kedua adalah melibatkan gangguan habuk dan pencemaran udara. Beberapa langkah-langkah yang telah dipersetujui supaya pembersihan terhadap kenderaan berat yang digunakan dan juga pencucian jalan yang dilakukan dengan kekerapan tertentu itu telah dipersetujui oleh pihak MRL. Dan yang ketiga adalah pencemaran bunyi disebabkan oleh kerja-kerja piling dan juga pengukuhan kawasan-kawasan pembinaan oleh MRL. Kita telah bersetuju pada satu tempoh waktu yang telah ditetapkan, termasuk berbincang dengan pihak sekolah nanti, terutamanya ketika peperiksaan SPM dan peperiksaan utama akhir tahun mereka itu, mungkin sebahagian kerja itu akan dihentikan untuk mengelakkan gangguan bunyi berlangsung. Maknanya terutama pada hujung minggu, hari Ahad dan juga hari cuti umum dan pada waktu yang dibincangkan di antara pemimpin tempatan termasuk sekolah dengan pembinaan ECRL. Cuma kita pun dalam masa yang sama saya mengambil maklum bahawa mereka juga mempunyai tanggungjawab untuk melengkapkan pembinaan ini yang impaknya ada kesan kepada komitmen kita kepada developer dan juga kepada kontraktor yang dipertanggungjawabkan. Justru kita cuba balancekan di antara kedua perkara ini.
Jadi ini mengikut informasi yang diambil untuk dikatakan solusinya. The whole exercise ni kita akan buat sebahagian besarnya akan lengkap dalam tempoh 6 bulan. 6 bulan. Tetapi ada sebahagian yang jangka panjang tadi kita setuju untuk membuat pengambilan tanah, membina loji takungan tu akan ambil masa lebih daripada 6 bulan. Mungkin akan ambil masa setahun ataupun 2 tahun barulah kolam tu akan dibina. Itu lebih untuk jangka masa panjang. Tapi saya nampak tadi isu-isu yang segera tu, pemindahan apa semua tu, itu akan menyelesaikan khususnya apabila banjir yang melibatkan 21 rumah. Jadi saya ucap terima kasih pada semua yang terlibat dalam pertemuan ini, termasuk daripada pihak MRL. CEO-nya juga turut hadir bersama. Kita bincang daripada dengan penuh terbuka tadi, dan alhamdulillah banyak penyelesaian dapat dicapai. Okey? Adakah mengganggu proses menyiapkan SRM? Kita akan cuba lengkapkan dengan schedule, dengan jadual yang sedia ada. Tapi saya harap ia tidak akan mengganggu. Tapi benda yang penting lah kalau macam exam, budak-budak kita tak boleh nak ganggu sementara kita nak siapkan SRL, kecuali kita pindahkan tempat exam mereka. Itu akan sampai masanya, iaitu pada Januari nanti. Pada Januari nanti. Jadi kalau kerja piling ni dah siap sebelum Januari, alhamdulillah. Tapi ikut jadualnya kita akan siap Januari. Mungkin kalau tangguh pun sebulan daripada tempoh yang telah ditetapkan, dengan harapan tidak ada isu-isu berbangkit lah, seperti banjir ataupun kejadian yang kita tidak ingini, ataupun hujan dan sebagainya. Okey? Terima kasih. Okey. Terima Okey. Dan kita dah panjangkan lagi pendaftarannya setiap tahun dibuka. Dan ia ditumpu kepada setiap akaun yang dimiliki oleh mereka yang berkelayakan. Kita suspek sebenarnya lebih banyak layak, tapi mungkin mereka tak tahu memohon. Saya akan galakkan lagi dengan pengurusi-pengurusi, dengan penduduk komuniti, ketua komuniti, ketua kampung, untuk daftarkan lebih ramai orang. Sebab kita menganggarkan pada peringkat awal sebenarnya sekitar 600,000 akaun. Tapi sekarang ni ada 300,000 akaun saja. Itu anggaran. Dan kita akan jumpalah. Kita akan cari dan tambah lagi giat supaya pendaftaran dibuka. Sebab mereka akan dapat 20 meter padu air percuma, dan ia banyak membantu khususnya kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Tapi pendaftarannya dibuka sepanjang tahun. Tapi kerajaan ini nak longgarkan syarat sikit lagi ke? Saya rasa syaratnya dah cukup longgar dah. Kita dah naikkan sampai RM5,000 household income. Saya agak itu qualified lah kepada, kecuali kalau mereka rasa perlu, mereka masih boleh memohon atau untuk kerayuan. Itu yang kita akan teruskan. Ada jam in application tak sejak kita naik tarikh raya tu, ada jam in application? Setakat ni tak ada. Dulu memang adalah 320, maknanya naik dalam 20,000 lebih kurang begitu. So far memang tak ada, dan saya percaya mungkin ramai tak tahu. Dia tidak dibuat secara otomatis sebab kita tak nak beri kepada semua pukul rata. Ada orang yang tak memerlukan pun air percuma, dan kita berikan kepada rakyat. Kalau tak, kos kita akan bertambah daripada 200 juta sampai tahun akan menaik menjadi 220-210 juta. Tapi sekarang ni dalam kawalan 50 hingga 40 hingga 70 juta, dia agak fluctuate ikut keadaan semasa. Betul sebenarnya air pasang besar, ada apa-apa update mengenai itu? Ada beberapa insiden yang dicatatkan hari Jumaat dan semalam, tetapi insiden itu tidak melibatkan perpindahan penduduk dan sebagainya. Tidak ada PPS yang dibuka setakat pengetahuan saya tengah hari tadi. Dan alhamdulillah terkawal hari ini adalah last day. Jadi alhamdulillah nampaknya beberapa langkah itu telah berjaya. Tapi masih berlaku insiden banjir disebabkan limpahan di beberapa kawasan. Tapi daripada foto yang saya perolehi, gambar daripada aduan yang perolehi, ada sebagainya masuk rumah, tapi bukanlah yang menyebabkan saya puas hati dengan persediaan, dan mungkin kita kena menambah lagi beberapa effort ataupun usaha supaya masalah air pasang besar di masa depan dapat menghindar isu banjir sebagaimana yang berlaku acap kali berlaku. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Tuhan sebab dalam tempoh 3 hari ini juga tidak ada hujan yang tinggi dicatatkan. Jadi itu membantu banyak daripada insiden-insiden banjir ataupun masalah-masalah banjir berlaku. Terima kasih, Dok. Okey. Terima kasih, Dek. Alright guys, so itu dia dua sidang media. Yang pertama tadi berkaitan dengan taklimat ya.
pembangunan ECRL, dan yang kedua adalah sambutan ulang tahun ya Air Selangor yang kelima bersama komuniti dan juga komuniti di Dun Sungai Tua. Jadi itu dia antara aktiviti-aktiviti untuk Menteri Besar Selangor yang terus ya committed untuk membangunkan, memajukan dan mensejahterakan rakyat Selangor. Terbaik. Jadi sampai di sini saja. Sekiranya Anda sahabat semua ingin memberikan sebarang komen, pandangan, ya Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi sampai sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.